Okey. Menyambung kembali perbincangan kita, iaitu bagaimana dan apakah peranan yang dimainkan oleh Tuan Hanif berhubung dengan pendaftaran maupun penyusunan perlembagaan atau perundang-undangan bagi Parti Bersatu. Baik, Ustaz ya. Secara ringkasnya, setelah terlibat dengan perjuangan bersama dengan Tun, dan apabila menurut permintaan dan pandangan beberapa pihak, Tun setuju untuk menubuhkan Parti Pribumi tersebut, maka mulalah perbincangan cara macam mana nak tubuh. Di mana perlu ada kajian dibuat dari sudut perundangan akta pertubuhan, perlu ada falsafah dan objektifnya, dan perlu ada perlembagaannya. Jadi to be very honest, secara jujur, walaupun saya terlibat dalam gubalan perlembagaan, tapi peranan saya bukan untuk mengubal keseluruhan perlembagaan. Sebahagian saja. Sebahagian. Dan bagi saya, bahagian saya terlibat, bagi saya adalah yang penting. Sebab tujuan bahagian saya digubal adalah untuk menentukan Parti Pribumi menjadi suatu parti progresif yang dapat memelihara dan memperjuangkan hak orang-orang Melayu dan pribumi dalam konsep kemasyarakatan majmuk. Di mana kita tahu pada masa ini, sejak daripada merdeka sehingga sekarang, disebabkan pelbagai fikiran yang dimasukkan dalam mentaliti rakyat, rakyat masih belum boleh terima konsep parti yang multiracial. Ya. Jadi adakah boleh saya anggapkan bahawa bahagian itu adalah bahagian keahlian yang dicadangkan? Yes. Okay. Dan oleh kerana masih belum terima, maka kita kena sediakan suatu platform Parti Pribumi, Parti Melayu Islam yang boleh, jika mungkin satu generasi lepas ni, 1,5 generasi lepas ni, 20-30 tahun lepas ni dah bersedia untuk menerima konsep tersebut, maka Parti Pribumi tidak ada masalah. Tak perlu nak buat parti lain. Ahli-ahli pribumi dengan serta-merta boleh adaptasi diri mereka kepada multiracial. Kerana apa? Kita ada ahli biasa dan kita ada ahli bersekutu. Jadi itu antara, selain daripada isu lembaga disiplin dan sebagainya. Jadi bahagian struktur parti, memang struktur parti ada ahli-ahli lain yang datangnya daripada bahagian politik, iaitu lebih-lebih lagi daripada kumpulan, jika saya boleh gunakan perkataan kumpulan, Tan Sri Muhyiddin pada masa itu, di mana beliau percaya bahawa satu struktur yang lebih menyerupai UMNO dengan kebaikan-kebaikan yang ada dalam perlembagaan patut tak lari sangat dengan UMNO. Sebab apa? Beliau percaya ramai ahli UMNO yang tidak puas hati dengan UMNO akan menjadi ahli bersatu. Jadi bahagian tu, iaitu struktur daripada konsep kepimpinan tertinggi, majlis pimpinan tertinggi, bahagian dan cawangan, kalau dilihat ada unsur-unsur kesamaan dengan UMNO. Tapi perbezaannya adalah, kalau UMNO sebab ditubuhkan sejak 1946, dan UMNO ni pun bukan 1946 telah ada perlembagaan buku merah yang macam kita nampak sekarang. Pada masa itu berapa muka surat je. Tapi selepas pindaan dibuat daripada tahun ke tahun, lepas lebih kurang hampir 60 tahun, ada krisis kebelagaan. Yes. Maka kita nampak konsepnya adalah daripada bawah ke atas, diwujudkan selepas itu, iaitu cawangan, bahagian, MPT dan pucuk pimpinan sebegitu dalam UMNO. Dalam Parti Bersatu, sebab nak ditubuhkan pada masa itu, iaitu pendaftaran dibuat pada 8 hari bulan Ogos tahun 2016. Pada masa itu pendaftaran diluluskan 8 September, sebulan lepas tu, tepat 30 hari lepas tu, 31 hari lah kalau nak ikut termasuk hari kebangsaan. Jadi dalam Parti Bersatu, dia ni ada daripada atas ke bawah, iaitu mulanya ada 7 orang yang wajib diadakanlah untuk buat permohonan parti politik. Dan dalam lepas tu maka MPT. Dan kemudian selepas pada itu, mulai pada tahun 2017, 2018 ada permohonan untuk mendaftar bahagian-bahagian dan kemudian cawangan dan sebagainya. Jadi pada masa sekarang, daripada tahun 2016 sampai sekarang, apa yang kita ada dalam Parti Bersatu di setiap tahap adalah sebenarnya sebagai pihak interim ataupun pro-tem komiti yang belum dipilih, baru dilantik. Sebab apa? Sebab memang kita bentuk pertubuhan. Dalam penubuhan baru, bukan setahun jauh lah, dah 3 tahun jagung lah, tapi belum masak lagi. Jadi parti pun telah memohon
kepada pihak pendaftar pertubuhan untuk dilanjutkan tempoh pemilihan, dan seperti mana Pesyarah Agung tahunan, sebab belum bersedia pada masa itu. Adanya PRU 14 jangan kita lupa dan sebagainya. So, penglibatan saya adalah dalam konsep untuk mensiapkan dengan izin of course rahmat Allah, untuk menyediakan perlembagaan yang progresif untuk parti. Itulah sebenarnya bahagian saya, termasuk lembaga disiplin, di mana kalau dilihat kepada lembaga disiplin awal yang kini telah dipindah, iaitu pindaan yang dibuat pada 20 hari bulan Julai 2019, itu dah ubah lembaga disiplin. Pada masa kami draft bahagian tersebut, lembaga disiplin ada dua, ada lembaga disiplin dan ada lembaga rayuan. Apa bezanya? Apa pentingnya? Lembaga rayuan ni dalam draft yang awal ataupun dalam perlembagaan yang awal yang telah pun diluluskan oleh ROS semasa Bersatu diluluskan, lembaga rayuan keahliannya boleh jemput orang luar parti menjadi panel hakim. Sebab apa? Sebab menurut Seksyen 18C Akta Pertubuhan, ahli-ahli tidak dibenarkan membawa masalah parti terus ke mahkamah. Mahkamah tak akan dengar. Of course, perkara itu sekarang dihujahkan di mahkamah dalam kes UMNO. Ya? Tapi atas dasar kewujudan Seksyen 18C, kalau ahli bawa ke mahkamah, gugur keahlian kita. Ataupun mahkamah akan tolak, dan parti-parti pun boleh masukkan peruntukan seperti yang ada dalam perlembagaan parti kita. Seorang ahli yang membawa apa jua perkara parti ke mahkamah, gugur automatik 10.2.6. Jadi kalau kita tak boleh bawa masalah parti, kalau ada ketidakadilan, ketaksamaan, tak boleh bawa ke mahkamah, sekurang-kurangnya kita bawa lah mahkamah ke dalam parti, iaitu di lembaga rayuan, orang yang tidak mempunyai pihak, yang tidak mempunyai impartial. Of course, keputusan lembaga rayuan perlu di-endorse oleh MPT. Dan itu jugalah, itu sahajalah peranan MPT berkaitan dengan tindakan tata tertib ataupun keputusan lembaga rayuan. Cuma endorse. Jadi tak boleh tolak. Kalau tolak, nanti MPT pula dibawa oleh lembaga rayuan ke ROS. Kan? Jadi, itu adalah peruntukan asal dalam perlembagaan. Peruntukan ini sangat bagi saya adil, supaya tidak ada kepentingan dalaman yang boleh untuk mempengaruhi lembaga rayuan atau lembaga disiplin. Betul, tepat sekali. In fact, I have to be honest, pada masa itu saya juga adalah seorang ahli panel lembaga rayuan. Kerana apa? Sebab saya tidak menjadi ahli parti peribumi pada masa itu. Ada sebab saya tak jadi ahli, Ustaz. Jadi mungkin kalau Ustaz berminat nak tanya, nanti mungkin saya akan jawab kenapa saya tak jadi ahli. Tapi balik kepada isu penggubalan perlembagaan oleh pihak saya dan lembaga rayuan ni, pada EGM yang lalu, Julai 2019 yang kita sebut tadi, pindahan telah dibuat di mana saya difahamkan bahawa peruntukan tersebut telah pun diubah. Dan kini lembaga rayuan pun hendaklah ahli. Jadi kalau mana-mana parti lah, bukan Bersatu sekalipun, kalau lembaga rayuan pun ahli, dan kalau ahli lembaga rayuan mempunyai pihak kepada mana-mana mana-mana kumpulan dalam parti, sebab kita kena jujur dalam parti, bila ada kuasa mula ada puak. Dan kalau ahli panel tersebut memihak kepada mana-mana puak, besar kemungkinan keputusan lembaga rayuan juga tercacat dengan ketidakadilan. Jadi itu diubah. In fact, saya berhenti melibatkan diri dalam secara terus dalam membantu PPBN adalah bila satu jawatan kuasa bagi tujuan pindaan perlembagaan ini diwujudkan pada persekitaran bulan Mac, April untuk pindaan. Kerana ada dua sebab. Satu, saya tak setuju dengan peruntukan pindaan tersebut. Jadi falsafah yang telah diminta saya terapkan dalam parti nak diubah. Dan saya tak setuju. Bila saya tak setuju, saya tidak boleh diarahkan untuk membuat pindaan yang saya tak setuju. Secara profesional, you all buatlah. Dan pada masa itu, Alhamdulillah, kami ada juga satu badan informal yang diwujudkan semasa pilihan raya, iaitu Biro Perundangan, yang tiada dalam peruntukan perlembagaan, tapi diwujudkan untuk membantu PPBM seperti mana yang telah dilakukan semasa tempoh sebelum dan semasa pilihan raya. Ya. Jadi salah seorang ahlinya, iaitu Saudara Saiful Anbar, Alhamdulillah telah pun memberi
perkhidmatan beliau kepada jawatan kuartal tersebut, dan pindaan-pindaan yang berada dalam pindaan EGM 2019 adalah di atas bantuan beliau. Sebab saya mempunyai prinsip saya sendiri. Bila saya tak setuju, that's the end of it. Dan tujuan sebab yang kedua saya tidak terlibat dalam pindaan lanjut tersebut adalah kerana cadangan saya untuk mewujudkan suatu biro rasmi perundangan. Sebab pada masa perjuangan, saudara Ustaz, pada masa perjuangan ramai peguam yang nak berjuang dan mereka nak bantu perkhidmatan. So kami wujudkan biro perundangan di atas permintaan dan persetujuan MPT pada masa itu, supaya dapat membantu calon-calon bersatu siap sedia isu-isu untuk dihujahkan atau dikempenkan, untuk membantu isi borang-borang calon dan sebagainya. Dan setiap negeri kita ada peguam-peguam yang membantu, yang memakai kos mereka masing-masing, turun ke pusat untuk mesyuarat, terjihad fisabilillah. Yes. Dan sampai ke hari ini tidak ada bil dikeluarkan oleh sesiapa pun untuk segala perkhidmatan ini. Kerana apa? Kerana mereka semua seperti mana kami juga pada masa itu dan kini berjuang untuk benda yang hak, untuk menolak batil. Tapi kalau parti nak lari pada landasan perjuangan, maka saya mempunyai hak dan peguam-peguam lain mempunyai hak untuk keluarkan bil jika kita nak. Kami ada 6 tahun. Itu pun saya nak pesan. Ya? Jadi pada masa itu apabila biro perundangan, pihak yang terlibat daripada politik tidak bersetuju untuk adakan biro perundangan, maka tak ada gunanya. Biro perundangan kalau tak rasmi, tak ada mandat untuk pergi ke setiap negeri memberi nasihat perundangan. Bagaimanakah dia nak menekankan isu perlembagaan, isu perundangan kepada ahli-ahli? Dan di situ saya tak faham. Satu parti yang progresif sepatutnya mementingkan setiap langkah, setiap unit keadilan. Dan kalau biro perundangan pun tidak ingin diwujudkan semata-mata kerana khawatir, oh dia bukan ahli, maka kita ada juga sumpah setia. Peguam ni bila jadi peguam, dia ada sumpah setia profesional. Dia tidak boleh melakukan kerja yang menggugat anak guam dia, iaitu kalau peguam PPBN tak boleh menggugat PPBN. Tapi kalau tak percaya kepada peguam, maka saya tak perlulah percaya kepada orang yang sebalik cadangan untuk menggugurkan biro perundangan. Jadi ini adalah satu nasihat kepada mereka yang terlibat kepada pengguguran pasal tersebut. Ianya yang terlibat dalam pengguguran pasal tersebut bukannya daripada pihak Tun, bukannya daripada pihak Datuk Mukhris, ataupun pada masa itu dah ada SUA Marzuki, bukan daripada SUA Marzuki. Jadi kalau bukan mereka tiga, tahulah daripada siapa. Takkan saya nak sebut pun. Nak sebut boleh, tapi tak perlulah. Itulah secara ringkasnya menjawab kepada bagaimana peranan. Tapi peranan walaupun ia tidak bersama, tapi ia sangat kritikal dan penting sehinggalah kepada hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Baik Tuan Hanif, ada satu soalan yang menarik. Ianya digunakan oleh bekas ketua bahagian UMNO. Kalau kata menarik, saya risau ni. Tak apa, siap lawan. Ketua bahagian UMNO Ceras yang menyatakan Tuan Hanif Katri ini bukan ahli Bersatu, tapi kenapa begitu aktif melibatkan diri, memberikan komen, bahkan ialah tadi kita sebutkan terlibat dalam penubuhan awal Bersatu kan, isu-isu undang-undang. Tapi sampai hari ini bukan ahli parti Bersatu, betul? Betul, tepat sekali. Okey, tetapi penglibatan sangat aktif. Boleh respon? Boleh. Memang saya bukan ahli, tapi saya adalah pejuang. Saya nak berjuang untuk negara. Dan salah satu cara berjuang selepas deklarasi rakyat adalah melalui landasan kepartian yang diwujudkan. Dan saya nampak kejujuran pada masa itu, dan hingga sekarang pun kejujuran pihak Tun dan orang-orang di sekelilingnya. Kenapa tidak menjadi ahli dan berjuang? Jadi saya terlibat pada masa itu untuk membantu perjuangan. Kenapa tak jadi ahli? Senang. Ada dua sebab. In fact, sebelum saya teruskan dengan jawapan tersebut, saya kena nyatakan satu perkara yang penting. Pada masa penubuhan parti 7 orang, pada hakikatnya saya telah ditawarkan untuk menjadi salah seorang daripada 7 orang semasa penubuhan. Tahu oleh siapa? Oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin, Presiden sendiri. Yes, bukan Tun, sebab Tun tahu falsafah saya. Ya? Jadi Tan Sri Muhyiddin telah tawarkan. Dan kali kedua, selepas telah ditubuhkan parti,
Beliau tawarkan semula pada masa kita nak buat EGM untuk lantikkan ahli NPT di hujung bulan 11 tahun 2016. Lantikkan NPT. Penaja melalui pemilihan NPT dan perubahan korum dan isu-isu perundangan yang telah saya nasihatkan pada masa itu. Sekali lagi beliau telah tawarkan, bukan sahaja sebagai ahli, jemput saya sebagai seorang vice president, naik presiden. Dan saya telah jawab ayat ni kepada beliau pada masa itu. Dan saya ulang di sini pada hari ini sebab ditanya. Saya mengatakan kepada beliau dua sebab kenapa saya tak masuk jadi ahli. Yang pertama, kalau saya terima tawarannya sebagai naik presiden, maka masalah dengan saya adalah saya berpegang kepada kedaulatan undang-undang. Dan saya akan nyatakan benda yang jujur dan ikhlas dalam mesyuarat-mesyuarat yang perlu, walaupun sebagai naik presiden sahaja. Dan mungkin bercanggah dengan pandangan timbalan presiden, bercanggah dengan pandangan presiden ataupun pengurusi. Tapi saya khawatir bila bercanggah dengan presiden ataupun mana-mana pihak, presiden mungkin tidak sedap hati dengan teguran saya dan menganggap kononnya saya ingin membuat a coup pula. Jadi sebelum saya masuk hari ini dan dibuang semalam, baik saya tak masuk. Itu yang pertama. Masuk hari ini dibuang semalam. Sebab saya tahu dengan karakter saya, dengan bagi saya lah perjuangan kedaulatan saya, kedaulatan undang-undang saya tidak cocok dengan politik sekarang ni. Masa depan saya tak tahu. Kalau saya yakin politik telah matang untuk menerima perbezaan pendapat bagi tujuan perjuangan parti, mungkin masa depan mungkin saya jawab wallahualam, serah pada Allah. Tapi pada masa itu belum matang. Kenapa tak matang? Sebab yang masuk menjadi ahli parti ada banyak kategori. Pada peringkat awal, deklarasi rakyat merupakan pejuang-pejuang di jalanan yang jujur untuk membawa negara ke depan. Pada masa yang sama, ada juga ahli-ahli yang bukan UMNO yang telah keluar pada UMNO pada masa itu. Yang ada dua kategori pada masa itu. Yang keluar sebab dah muak dengan falsafah kleptokrasi, dan ada juga yang keluar kerana mereka tak dapat menumpang dalam kleptokrasi dan melihat parti baru ni sebagai satu jalan jika berjaya untuk mereka memperolehi kekayaan. So pada masa itu pun ada dua kategori daripada UMNO. Dan kemudiannya, seperti yang kita tahu sebelum pilihan raya, ramai keluar daripada UMNO, ramai juga yang keluar pada UMNO selepas penubuhan Bersatu menjadi ahli. Dan yang lebih buruklah bagi saya adalah selepas kita menang pilihan raya, ramai daripada UMNO yang memegang jawatan MP pula keluar untuk menjadi ahli Bersatu, yang merupakan bagi saya masih, to be fair, dua kategori. Satu mungkin secara jujur dah hilang keyakinan, walaupun pada masa itu tak berani nak menegur pucuk pimpinan yang kleptokrat dalam UMNO. Maksud dia tidak ada nilai kepimpinan yang betul bagi saya. Kalau dia tak berani, tak boleh berjuang. Tapi yang kedua, yang masuk kerana nak porak-perandakan Bersatu. Mungkin inilah apa yang kita lihat sekarang, iaitu nak menjadikan Bersatu, mengamnokan Bersatu ataupun melupuskan Bersatu untuk menjadi ahli UMNO. So atas dasar yang saya lihat pada masa itu, I'm talking about 2016, I can see that, bahawa saya tahu politik Malaysia pada masa itu belum matang untuk saya menjadi seorang ahli politik. Yang keduanya, sebagai seorang peguam profesional, saya nak pendapat saya diterima sebagai objektif. Kalau saya memegang keahlian macam saya cakap tadi, ada pihak mungkin mengatakan, oh iyalah, dia bagi pendapat ni supaya dia nampak dia betul, dia dapat jawatan lebih tinggi daripada naik presiden, nak jadi timbalan presiden, mungkin terus nak jadi pengurusi. Ya? Jadi I want credibility in my opinion. Saya nak orang yakin bahawa pendapat saya tu adalah pendapat undang-undang semata-mata. Sebab tu saya tak jadi ahli. Dan Tuan Hanif pun ketika mana kerajaan PH masih lagi berkuasa, tetap memberikan pandangan-pandangan yang kritikal terhadap kerajaan Pakatan Harapan, betul? Betul dan tepat. Sebab apa? Sebab saya nak mana-mana parti politik sekalipun wajib berpegang pada landasan undang-undang. Kalau lari daripada landasan undang-undang, maka menjadi tanggungjawab kita untuk tegur. Walaupun Pakatan Harapan secara tak langsung ataupun langsung, kita sama-sama perjuangkan pada masa itu. Yang salah tetap salah, yang betul tetap betul. Contohnya isu LTTE, Dongzong, Jawi. Begitu juga dalam isu-isu Zakir Naik. Begitu juga dalam isu adik. Dan juga dalam isu LTTE.
terutamanya dalam bidang guaman, sebab saya daripada latar belakang guaman. Banyak kritikan saya yang orang nampak seolah-olah terhadap Tommy Thomas, tapi bukan peribadi. Ianya adalah kerana saya percaya keputusan Tommy Thomas yang saya tegur tersebut adalah tidak mematuhi kedaulatan undang-undang. Dan itu ada sebab lain yang mungkin saya akan sentuh dalam wawancara. Dan itulah semangat Malaysia baru yang kita ingin bina, iaitu bukan semua tunduk dan mengampu kepada pemimpin dan kerajaan. Betul. Sebab kalau kita nak jadi satu negara maju ya Ustaz ya, kita kena berani tegur dengan jujur dan ikhlas dalam bidang masing-masing. Saya selalu tekankan, kalau Malaysia nak maju, maka lebih ramai orang dalam bidang-bidang tersendiri, ekonominya, keuangannya, pendidikannya dan macam-macam lagi, yang berani tegur, yang patut tegur kerajaan. Bukan untuk ikut cakap dia, supaya kerajaan dapat mengambilnya sebagai satu pandangan untuk dianalisa, diteliti, yang mana yang betul dia boleh terima. Tapi keterbukaan kerajaan ini wajib ada. Dan negara-negara maju di negara Eropah yang ada, seperti Norway, Sweden, yang Skandinavia ni, mereka mengamalkan konsep tersebut, di mana mereka lebih khawatir dengan pihak-pihak luar profesional. Dan menjawab secara khusus soalan Ustaz tadi kan, kenapa sebagai bukan ahli saya aktif dalam memberi teguran dan komen-komen perundangan berkaitan apa yang berlaku dalam parti. Kerana walaupun saya bukan ahli Pribumi, Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu, sebenarnya bagi saya lah, Pribumi dalam darah saya ya. Dan perjuangan yang telah kita mulakan dengan harapan Parti Bersatu menjadi suatu parti yang dihormati dan diterima seluruh rakyat. Agak hampa bagi saya kalau saya tak memainkan peranan jujur untuk masih menegur. Soal saya ahli atau tidak, bagi saya tak penting. Sebab komen saya adalah perundangan, bukan politik. Very objektif. Yes. Saya cuba sedaya upaya dan saya percaya ianya adalah objektif. Walaupun ada pihak-pihak yang nampak komen saya tu memihak kepada kononnya Tun. Tapi ianya bukan sebab beliau adalah anak guam saya. Ataupun kalau permasalahan lanjut di mahkamah, beliau masih jadi anak guam saya. Semestinya kalau ada dua pihak dalam pertikaian yang Ustaz, secara logiknya, kalau ada dua pihak, ada satu pertikaian A ataupun Z, maka bila mana-mana pakar dalam bidang memberi pendapat, terutamanya undang-undang, pendapat dia mungkin A, mungkin Z. Kalau pandangannya adalah A, maka memihak kepada orang yang memegang kepada tindakan dan perbuatan-perbuatan yang melandaskan A. Maka nampak seolah-olah macam peguam menegakkan orang tertentu. Tapi begitu juga yang memberi pandangan kepada Z. Adakah yang bermaksud orang yang memberi pandangan Z tu memihak kepada orang yang membuat tindakan Z? Tak. Ini rakyat kena faham. Kalau tak faham, masalah awak lah. Bagi saya, akhirat saya boleh jawab, insya-Allah. Baik, terima kasih.